Ya Rabbal Alamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran modul 2. Pertama sekali, semua dah print ke untuk modul 2 ni? Ah, dah print belum? Tulis komen-komen sikit. Sudah, terbaik Tuan Azmi. Macam inilah pelajar yang bagus. Pora sana pun sudah. Ingat. Ingat kita kena print supaya untuk rujukan kita lah. Jangan hanya tengok. Biasa kalau tengok ni, esok dah lupa lah. Bak kata orang tua masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Minta Tuan Rosli, terbaik. Semangat semua belajar kelas ni. Takut kena perli. Perliza ni, jangan. Dah ada perli. Ah, kita cuba tegur. Okey, tak apalah, tak apalah. Saya lupa print. Mana boleh lupa ni, Bariah ni. Tak apalah. Kan, kita ni manusia yang lemah. Kadang-kadang mungkin kita lupa. Tapi lepas ni pastikan siapa yang tak print lagi, kasih print. Jadi, jomlah kita sambung. Untuk modul yang kedua ni, tuan-tuan dan puan, kita akan belajar berkenaan dengan baris. Baris. Next week saya print. Okey, terbaik Maria. Next week print Kita akan belajar tentang baris. Jadi dekat dalam Al-Quran ni, dia ada baris atas, baris bawah dan baris depan. Jadi baris itulah yang membuatkan huruf-huruf hijaiyah tu berbunyi. Contohnya macam huruf jim. Dekat modul 1 kita panggil ja kan. Kenapa kita panggil ja? Sebab dia baris atas. Kita panggil dia ja sebab dia baris atas. Kalau dia baris bawah, kita panggil dia ji. Kalau dia baris depan, kita panggil dia ju. Itu yang pertama dekat modul 2 ni. Yang kedua, yang paling utama adalah berkenaan dengan panjang pendek. Satu dan dua harakat. Satu dan dua harakat. Dengan harakat lah bacaan kita akan menjadi lebih cantik. Dengan harakat lah bacaan kita akan jadi lebih beralun. Macam kita baca Al-Fatihah lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang tu. Takkanlah kita nak baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman Rahim. Jangan baca itu, tak sah solat tu tuan-tuan dan puan. Kena baca ikut harakatnya, ikut hurufnya. Setiap huruf tu ada hak dia. Jangan kita pertikaikan, jangan kita tinggalkan hak huruf masing-masing tu. Dan yang terakhir, bonus juga kita berikan untuk modul 2 ni. Kita akan belajar bagaimana kalau ada tanda bulat dan tanda bujur di atas huruf mat. Huruf mat tu apa? Nantilah kita belajar. Jadi, jom kita belajar. Jadi sebelum tu, macam saya cakap, sebelum kita nak belajar dekat mana-mana pun, bukan dekat sini je. Sebelum kita nak belajar ni, pastikan tuan-tuan dan puan-puan sediakan alat tulis. Nak menulis ni, alat tulis dan buku nota dekat tepi, buku nota dekat kiri, modul dekat kanan. Sediakan sikit berapa ringgit je dekat kedai Speedmart. Dan salin apa yang saya sampaikan ni. Sebab kadang-kadang ada yang tak ada dalam buku. Jadi apa yang saya sampaikan ni anggaplah seperti emas permata. Salin apa yang saya cakap ni, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita ni bukannya wali, kita ni bukannya apa Imam Syafi'i ke apa. Imam Syafi'i pun waktu dia belajar, dia tulis, dia terlupa nak bawa pen. Dia jilat jari dia tulis atas tapak tangan dia. Punya bersungguh-sungguhnya Imam Syafi'i tu nak belajar. Jadi contohinya. Sebab apa? Kita ni hanyalah manusia yang lemah. Saya pun samalah manusia yang lemah. Semuanya terletak kepada Allah. Kita hanya menuntut ilmu. Ilmu tu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu salin supaya diri kita ni ingat dan boleh membaca Al-Quran dengan lebih baik. Sedikit sajalah tazkirah saya awal-awal ni saja nak bagi kumpul semangat dengan ustaz baru kan. Okey, jadi jomlah kita belajar modul yang kedua. Jadi modul yang kedua ni, bagi yang dah print tahulah. Terbaik ustaz, semangat. Macam tu Tuan Amirul, semangat semua. Hantar gambar otok tu dekat dalam chat. Hantar gambar api ke. Semangat semua. Okey, terbaik.
Jadi insyaAllah siapa yang dah print tahulah. Untuk modul 2 ni, kita akan belajar modul yang 2 ni. Merah menyala. Oh, jantungku. Merah menyala. Okey, yang warna merah menyala ni. Merah buat abang marah. Ini dah dia. Modul mengaji basic yang kedua. Kaedah kelas mengajar Tumarun disusun oleh Ustaz Muhammad Azmarul Dinish. Ustaz Azmarul Dinish yang korang belajar sebelum ni lah. Okey, jadi jom kita pergi kepada pembelajaran kita. Okey. Okey, jadi boleh tengok pada muka surat yang pertama. Okey, baru dua orang hantar gambar otot ni. Yang lain mana? Semangat, semangat, semangat. Okey, mantap. Okey, jadi jom kita teruskan lah. Kita teruskan pembelajaran kita tentang baris dululah untuk minggu ni. Kita belajar tentang baris dulu. Jadi, baris yang pertama adalah baris atas, iaitu baris. Mantap, mantap. Mungkin ramai dah hantar. Teruskan, teruskan. Okey, baris yang pertama kita akan belajar adalah baris yang ada satu garisan di atas huruf-huruf Al-Quran tu. Kita perasan. Dalam Al-Quran kalau kita buka, dalam Al-Quran kalau kita buka Al-Quran sikit. Ada satu calit dekat atas huruf ni. Setiap huruf hijaiyah yang kita dah belajar tu, 28 tu, atas tu ada satu baris macam ni. Macam tu. Jadi itu kita panggil dia baris atas lah. Huruf berbaris atas. Ataupun dalam bahasa Arabnya, Fatihah. Fatihah ni. Itu sekadar ilmu je lah. Sekadar namanya. Tak perlu ingat pun. Cuma kalau nak borak kat kedai kopi ke kan. Ini baris Fatihah ni. Aku tahu ni. Nak tunjuk pandai kat kawan-kawan. Boleh lah. Tapi biasa orang panggil, kita orang Melayu ni panggil baris atas je lah. Okay, jadi kita lihat dekat sini huruf baris atas ni. Bila kita baca huruf baris atas, mulut kita mesti terbuka. A, ba, ta, sa, ja. Semua huruf yang berbaris atas, mulut kita mesti terbuka. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Mulut kita mesti apa tuan-tuan dan puan? Lambat sikit type dia. Terbuka, mantap. Ingat mulut kita mesti terbuka. Dan dia akan terbuka dan kemudian dia akan mengeluarkan dua bunyi. Kalau kita tengok dekat modul ni ada tulis. Dia mengeluarkan dua bunyi. Dia akan keluarkan dalam setiap huruf ni. Jadi kalau tengok dekat modul satu ni, modul satu pula, muka surat satu ni, bunyi vokal A 20 huruf. Bukan sebelum ni Ustaz Denis saja 28 ke? Kenapa Ustaz Ramzah aja 20 ni? Lain ni Syiah ni. Jangan macam tu. Sabar biar Ustaz explain. Jadi untuk baris atas ni dia ada pecahan dia lah. Dia ada dua pecahan. Yang pertama sekali dia bunyi vokal A. Jadi maksudnya kita belajar huruf sebelum ni 28 huruf. Jadi daripada 28 huruf tu terbahagi kepada dua, iaitu vokal A dan vokal O yang bawah ni. Yang bawah ni, tapi nanti kita masuklah. Jadi untuk bunyi vokal A ni, bunyi yang pertama ni, bunyi vokal A ni adalah 20 huruf. Itu bunyi A. Macam saya cakap tadi, macam tuan-tuan apa puan tulis tadi, ya betul. Baris atas, mulut kita mesti terbuka. A, api. Ba, bakul. Ta, telefon. Ni saya tak boleh dengar tuan-tuan puan ni, tapi bacalah sama-sama sekali dengan saya. Rasa sendiri mulut tu terbuka. Jangan malu-malu, jangan simpan. Tak ada emas pun dalam mulut tu. Buka aja luas-luas. A, ba, ta, telefon. Sa, makras jangan tinggal, jangan lupa. Sa, lidah kena keluar. Sa, sakit. Ja, jala. Ha, hakim, jangan lupa pedaskan. Ha, ha. Ingat, makras kita kena kekalkan. Seterusnya, da, dagu.
Za, zakat, za, zame, sa, sate, kya, kyaman, a, Arab. Makras kena kekalkan. Seterusnya. Fa, faja, ka, kapan, la, labu, ma, mata, na, nasi, wa, wayang, ha, harimau, ya, Yahoo. Ingat semua formula dia. Ingat semua bunyi dia. Semua yang kita dah belajar dekat modul satu tu, semua mulut kita terbuka. Jadi inilah dia. 20 huruf yang mengeluarkan bunyi A. Bunyi A. Bila kita sebut tu semuanya A. Bunyi dia. A. Macam api ni A lah. Seterusnya B. B A ba. C A ta. T S A sa. Semuanya mengeluarkan vokal A. Dia sebut pasal vokal. Macam dalam bahasa Melayu kita ada 5 vokal, betul tak? A, A, E, I, O, U. Tapi dalam bahasa Arab dia ada 4 sahaja. Ada E tu, tapi lambat lagi kita nak belajar. Jadi fokus dulu kepada 4 ni. A, O, I, U. Ingat. Baik. Jadi semua 20 huruf yang kita sebut ni semuanya bunyi dia A. Okey, faham ke semua? Kalau faham, faham terbaik. Okey, kalau ada apa-apa macam laju sangat ke apa ke, kalau macam laju sangat ke atau tak faham ke, chat saja, insya-Allah saya akan jawablah. Apa? Oh ya, okey faham terbaik, semua faham. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Jadi kita tengok pula kepada bunyi yang kedua. Iaitu bunyi O, vokal O. Tapi saya tak suka panggil vokal O. Saya suka panggil dia seakan-akan O. Naik 2 jari seakan-akan O. Kenapa saya cakap macam tu? Kenapa? Sebab 8 huruf ni dia berbaris atas. Bila huruf yang berbaris atas ni, jangan sesekali kita muncungkan mulut. Jangan sesekali kita muncungkan mulut. Haram. Itulah haram. Salahlah sebutan tu. Jangan sesekali kita muncungkan mulut. Mulut jangan apa, tuan-tuan dan puan? Jangan muncung. Mantap. Ingat baik-baik. Ingat sampai bila-bila. Mulai hari ini. Tanam dalam diri masing-masing. Huruf yang berbaris atas. Tulis. Huruf yang berbaris atas. Jangan sesekali muncungkan mulut. Jangan tu tulis besar-besar sikit dekat modul tu. Jangan sesekali mulut memuncungkan mulut. Mulut mesti apa? Mulut mesti terbuka. Tengok dekat atas ni balik. Mulut mesti terbuka. Kecuali huruf wa lah. Huruf wa kita dah belajar dah sebelum ni. Crash dia muncul sekejap je muncul dia. Wa. Wa. Jadi baris atas ni dia mesti jangan kita muncungkan mulut. Sama juga macam kita ni biasa saya selalu dengar lah dekat kadang-kadang lah ada Bilal melakukan kesilapan macam ni. Ha, untuk perkataan ni. Tahu tak perkataan apa ni? Kalau tak tahu ni bawa mengucap lah. ha, Tahu Allah terbaik. Jadi bila kita sebut Allah, alif ni, alif ni dia bertanda berudu ni sebenarnya dalam ejaan sebenar. Tapi tak apalah, ni kita tak belajar lagi. Kita tulis. Sebenarnya alif ni baris atas. Bertemu dengan lam bersabdu. Ataupun lebih tepat lagi hukum dia lam jalalah lah.
Ni tapi ni jauh lagi kita nak belajar. Ni dah masuk tajwid dah ni. Cuma saya nak ceritakan tentang bunyi baris atas mulut terbuka tu. Huruf hamzah ni, huruf alif ni, bila baris atas, bunyi dia apa tuan-tuan dan puan? Bunyi dia A, betul tak? A, api. Jadi, bila kita baca ni, kita kenalah buat bunyi A tu dulu. A, lepas tu baru kita tebalkan dia. Allah, Allah, Allah. Itu bunyi dia yang sebenarnya. Bukannya Allah, Allah. Allah. Biasa orang sebut ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, macam orang Jawa. Salah tu sebenarnya. Kena sebut betul-betul. Ingat, untuk huruf yang berbaris atas, mulut kita mesti terbuka dengan sempurnanya. A, au, baru kita tebalkan. Allah, Allah. Bukannya Allah, Allah. Macam-macam lah cara dia. Allah. Kena sebut lagi sekali, saya ulang. Buka mulut, sebut dulu huruf yang berbaris atas. A. Lepas tu baru pergi dekat huruf bersabdu. Allah. Tu secara slow motion dia lah. Jadi kena ingat baik-baik untuk dapatkan bacaan yang cantik. Pastikan setiap huruf tu ada haknya. Alhamdulillah. Okey. Dahulu. Kita pergi kembali kepada yang 8 huruf tadilah. Jadi sebab apa saya terangkan benda ni banyak kali? Sebab yang inilah 8 huruf ni. 8 huruf ni kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dekat modul 1, huruf ni dikategorikan sebagai huruf yang tebal. Betul tak? Kita belajar dulu ni kan. Sotong tebal, do tebal, to tebal, zo tebal. 8 huruf ni dikategorikan sebagai huruf yang tebal. Dan huruf yang tebal, jangan kita muncungkan mulut. Dekat modul 1, Ustaz Daniel dah ajar dah. Okey, mulut pertama sekali kena buka mulut. Ingat baik-baik. Pertama sekali kena buka mulut. Mulut terbuka. Yang kedua, jangan kita muncungkan mulut. Tulis lagi. Pertama tadi, mulut terbuka. Kedua, jangan muncungkan mulut. Dan ketiga, perlu tebalkan sebutan. Untuk 8 huruf ni, mesti tebal. Contohnya lah. Contohnya. Contohnya macam huruf ho. Jangan kita sebut ho macam tu je. Ho macam tu. Macam nak tercium orang depan tu. Jangan. Kita sebut dia, tekan dekat kerengkung atas. Ho. Ho. Mulut mesti terbuka. Ho. Ho. Kerengkung atas ni. Tu saya buka ni. Tengkuk pendek. Tak apa nampak. Ho. Daripada kerengkung atas tu. Ho. Hotip. Hotip. Sama juga raw. Raw ni ada ulama kata tak apalah. Muncul sikit. Sikit tak apa. Jangan kita raw. Jangan kita raw. Macam tu. Mumpat. Panjang muncungnya. Raw. Salah tu. Raw. Raw. Mulut kena terbuka. Raw. 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 Sama juga selepas raw tu. So. Ingat, dia bukan so. Mulut jangan muncung. So. Salah. Dia kena tebalkan. Kalau tebal ni, kena buat apa? Tuan-tuan dan puan. Huruf yang tebal. Ada dalam kuis hari tu. Ada dalam peperiksaan pun ada. Huruf-huruf yang tebal ni, apa yang kena buat? Lidah angkat. Lidah mana tu? Lidah depan. Lidah tepi. Tengah lidah. Lidah mana terangkat? Angkat pangkal lidah. Yes. Lidah belakang ataupun pangkal lidah. Jadi pangkal lidah kita kena terangkat. Jadi bunyi O daripada bunyi sa tu bukannya disebabkan kita muncungkan mulut. S-O, so, salah. Dia daripada lidah belakang kita terangkat tu. Sa, sa, sa. Mulut terbuka. Sa. Tapi lidah belakang kita tu terangkat. Ni susah sikit lah saya nak tunjuk. Sebab dia dekat dalam. Sama jugalah huruf
Do, huruf do lain sikit lah. Lidah tu tarik ke tepi. Do, do, do. Kalau cantik sebutan dia, pipi kita ni mesti gelembung sikit. Do, do, do. Ha, macam dalam surah Al-Fatihah lah. Ghairil maghdubi alaihi waladdo, waladdo, waladdo. Bukan waladdo. Waladdo. Lepas ni habis kelas ni, tengok cermin. Tengok cermin, tengok mulut tu. Kalau muncung tampur kan dia. Minta isteri tampur ke, suami tampur ke. Ha, pastikan mulut tu jangan muncung. Itu rodo. Itu rodo apa pula? To. Roto. To, ingat dia bukan T-O to, dia to. 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 Mulut jangan muncung. Pangkal lidah yang terangkat. Sama juga zo. Zo makrasnya. Ni saya tanya ni. Apa makras huruf zo? Sebab dia banyak sikit. Nak tengoklah. Kamu ingat ke tak ingat? Atau masuk muda dua ni udah lupa semuanya. Jangan lupa. Makras ni memang sangat penting. Taib, taib. Buka balik mulut satu. Kejar-kejar. Lidah keluar. Mantap. Puan Musfaris. Ha, lidah kita kena keluar. Macam kita sebut za lah. Yang bentuk dagu tapi ada titik tu. Za, zakat. Tapi lidah belakang je yang naik. Za, zo. Za, zo. Tengok mulut saya tak bergerak pun. Za, zo. Za, zo. Yang bergerak hanyalah lidah belakang. Praktis sampai jadi. Okey, seterusnya. Seterusnya huruf gha lah. Gha sama macam kha tadi. Mulut jangan muncung. Gha. 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 Tekan dekat kerongkong je. Mulut tak payah nak bergerak. Tak payah nak. Gha. Gha. Tak payah. Gha. 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 Semua huruf kerongkong. Mulut tak payah bergerak pun. Gha. Ha. Kha. Ha. Mulut tak payah bergerak pun. Sama lah juga dengan huruf Gha ni. Dan yang terakhir, nama kelas mengaji kita ni. Qa. Untuk Qamarun. Ingat, mulut jangan muncung. Jangan kita sebut Q-O, Ko. Salah. Dia adalah Qa. Qa. Qamarun. Qamarun. Mulut maintain. Yang bergerak hanyalah pangkal lidah. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Jadi lupa pula saya nak cerita berkenaan dengan raw tadi. Raw ni itulah saya cakap tadi lah. Muncung sikit-sikit tak apa, tapi tangan lebih-lebih lah. Yang lain semua sama. Jadi inilah huruf-huruf yang berbaris atas. Saya ulang balik. Dia akan mengeluarkan dua bunyi. Satu vokal A, satu lagi vokal O. Setakat ni, tuan-tuan dan puan-puan, faham ke tidak? Faham, mantap. Pandai-pandai pelajar saya ni. Okey, cantik. Faham semua, cantik tu baik. Okey, kemudian kita yang kedua, kita belajar tentang huruf berbaris bawah. Macam dalam Al-Quran, setiap huruf hijaiyah yang kita dah belajar sebelumnya, 28 ni, bila baris tu ada dekat bawah huruf, dia ada satu baris. Satu baris melencong sengit ni di bawah huruf. Kita panggil dia kasrah dalam bahasa Arabnya lah. Jadi tengok dekat dalam kurungan ni, mulut kita tersenyum. Mulut kita dah akan tersengih lah. Bila kita baca huruf baris bawah ni, memang kalau ikut ulama lah berkatakan sebutan yang paling baik untuk huruf yang berbaris bawah ni adalah mulut kita terleper dan mengeluarkan sedikit angin. Terleper dan mengeluarkan sedikit angin lah. Itu memang ayat buku dia. Jadi nak cari ayat paling senang dia, mulut tersenyum lah. I, D,
T, C. Jadi bila kita baca huruf baris bawah ni, pastikan senyum betul-betul, senyum lebar. Biar orang nampak kan, dapat hidayah ke dia ni. Baca Al-Quran sambil tersenyum ni. Kata senyumlah. Kita baca malam-malam. Selalu orang baca. Selalu orang baca E. E, B, T, C, G, D, H. Jangan malas. Buka. Leperkan mulut tu. E, B, C, G. Itulah bacaan yang cantiknya lah. Okey. Jadi untuk baris bawah ni dia keluarkan satu bunyi je lah. Iaitu bunyi I, bunyi E. Macam tadi kan kita eja api. A, P, I, P, api. Bunyi A. Tapi sekarang ni kalau dia baris dia dekat bawah macam ni, tengok dalam lakuan. Kalau dekat dalam baris dia dekat bawah huruf, kita tukarkan je lah huruf tu jadi huruf I. Daripada B, A, bakul, tukar jadi B, I, B, bikul. Sama jugalah. Ta. Ejaannya tadi. T, A, ta, telefon. Tukarkan kepada T. T, I, T, L, I, F, O, N, phone. Telefon. Kita belajar mengeja sikit. Ha. Sebab apa kita tukarkan kepada I? Nah, banyak bertanya Ustaz ni. Rindu pula kat Ustaz Dennis saya. Tanya ni, faham ke tidak? Ah, Kenapa? Sebab dia baris bawah. Betul, mantap. Sebab dia baris bawah. Bila dia baris bawah, kita tukarkan bunyi A tu jadi E. Simple je. Tapi kenapa? Kan bukan saja kat kelas ni lah. Sebab ramai orang. Kenapa kadang-kadang kita susah nak baca dia baris bawah? Sebab kita tak faham betul-betul baris ni apa benda sebenarnya. Baris ni, macam saya cakap tadi, baris ni lah yang membuatkan huruf tu berbunyi. Daripada ba, huruf ba ni, asalnya huruf B. Huruf B macam ni, yang buncit ni. Bila dia baris atas, dia akan jadi A, B, A, ba. Bila dia baris bawah, dia akan jadi B, I, B. Itu je. Simple saja. Cuma, bila dah masuk dalam Al-Quran, dah panjang-panjang tu, yang tu yang akan jadi pening tu. Tertukar-tukar baris tu. Tapi tak apa. Tak apa, tuan-tuan dan puan. Ah, Berlatih sungguh-sungguh. InsyaAllah pastikan ingat. Itu je cara je. Jadi itulah sambung tadi. Begitu juga dengan seterusnya. TSIC. Sikit. Jila. Huruf Kha. Kha tadi baris atas bunyi pedas. Baris bawah pun bunyi dia mesti pedas. Itulah. Sebab itulah makhraj tu penting. Jangan kita baris atas pedas. Baris bawah jadi hi. Macam tu je hi. Nanti dia jadi sama macam huruf ha bersimpul tu. Hi juga. Jadi pastikan kekalkan makhrajnya. Sai. Sai kim. Seterusnya. Sai. Sai ni tebalkan. Pastikan dekat kerongkongan atas. Sai. Tebalkan bunyi dia. Jadi kita belajar. Baru kita belajar tadi. Dia bunyi O kalau dia baris atas. Tapi kalau dia baris bawah, bunyi dia I je lah. Dia tak ada pula O tiba jadi I. Tak ada. Dia akan jadi baris I jugalah. Cuma kekalkan sifat tebal dia. So. Kalau macam kita sebut baris atas tu nak keluar ke hak. Baris bawah ni pun sama. Kasih nak keluar ke hak. Hoi. Hoi. Hoi tip. Terusnya. Digu. Z. Ingat. Baris atas dia keluarkan lidah. Baris bawah pun kena keluarkan lidah. Z. Zikat. Ri. Yang ri ni special sikit. Yang ro ni kita kena sengihkan dia lah. Ri. Tapi ro ni kalau kita belajar. Tu lambat lagi lah kita akan belajar.
Tapi bila dia baris bawah, bunyi dia kurang tebal sikit. Ri. Kalau baris atas, ro. Ro. Kalau baris depan, dia akan jadi ro. Ro. Tapi baris bawah, bunyi dia simple sikit. Ri. Ritan. Ha. Jadi, bila baris bawah, sengih macam biasalah. Cuma tambahan ilmu sedikit lah tentang huruf ro ni. Okey, seterusnya macam biasa. Z, Zime, Si, Site, ah, Hi, Himan. Lepas tu tengok dekat sotong ni. Dekat sotong ni. Ni yang ramai orang silap baca ni. Bila so ni baris bawah dia jadi si. Tak boleh lah. Jangan lupa kekalkan makhraj. Baris atas, bila dia baris bawah, kekalkan makhraj. Jadi makhraj huruf so ni tadi apa? Pangkal lidah, lidah depan ke gigi bawah, pangkal lidah terangkat. Jadi bila baris atas bunyi dia so, baris bawah bunyi dia si. 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 Bukannya si. 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 Lidah belakang tu kena terangkat juga. Ha, sebab itulah kena praktis dari modul satu tu, makhraj tu. Sebab itulah kena jawab kuis. Siapa tak jawab kuis? Sebab itulah kena jawab kuis. Dah mulalah ustaz ni. Bukan saja nak bagi teguran, nasihat. Sebab itulah kena jawab kuis. Siapa yang huruf atas sikit, sebab itulah kena hantar rakaman. Kita nak dengar. Betul ke tidak makrasnya. Sebab takut bila masuk ke modul 2 ni, itu yang lari tu jadi C tu. Sebab awal-awal tak ditebalkan. Kat modul 1 tu tak belajar nak tebalkan. Ni nak marah ni. Adalah gurau je. Jadi bila dah atas kita dah biasakan tebal, bila bawah cantiklah bunyi dia. Soi, soi. Sama juga dengan do. Kalau kita baca D-O, do, baris bawah dia akan jadi D-I-D lah. Macam huruf dal. Salah lah tu. Bukannya D Raymond. Dia lidah bawa ke tepi. D, D, D Raymond. D Raymond. D Raymond. Bunyi dia macam meletup sikit. Jadi 8 huruf tadi tu, yang bunyi O tu, semua kena tebal lah. Apa huruf yang 8 tadi yang tanya balik? Ustaz ni suka buat kuis sikit. Dia terkejut. Jagalah kau. Apa 8 huruf tadi? Tulis. Ha, Nama ni nak selak muka surat ni. Apa tadi? Ulang balik. Ro, to, to, do, to, to, ro, ko. 8 huruf yang berbunyi O tadi beratas. Semuanya kena tebal. Dan bila kita masukkan baris bawah, masih kena tebalkan, kekalkan tebalnya. Lambat pun Rizal ni, dah bagi jawapan dah. ha, Kita kena kekalkan sifat tebalnya. Kecuali raw lah yang saya cakap tadi. Raw ni kena baca nipis bila dia baris bawah. Itu je. Itu nantilah kita akan baca dengan lebih lanjut. Jadi kat mana tadi? Sambung tadi. To. Sama juga. To. Bukan T-O, to. Dia tebal. Ni pangkal lidah naik. To. Bila baris bawah, bunyi dia akan jadi oi, 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 oi. Kena naikkan lidah belakang dia. To, oi, to, oi. Bukannya to, ti. To, oi. Sama juga vo. Vo, bawa masuk baris bawah. Voi, voi. Pangkal lidah kena naik. Kena tebalkan. Voi, voi hor. Seterusnya. Ai, ai rap. Jadi dekat seterusnya rai, tekan dekat kerongkong tu macam nak berdengkur tu. Rai, rai ti, tebalkan juga. Okey, kemudian fi, fijar, kai. Bukan ki, kai, 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 kai marun, kai, 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 kai.
Khimarun. Ah, Khimarun ni huruf Q tadi tu. Bunyi O kita kena tebalkan dan bawakan ke bawah. Pastikan ada beza dengan sebelah dia lah. Ki dengan qi. Ki dengan qi. Ki dengan qi. Pastikan ada beza bunyi dia. Seterusnya. La baris bawah jadi li. Li bu. Ma baris bawah jadi mi. Mi ta. Na baris bawah jadi ni. Ni si. Wa baris bawah jadi wi. Wi yang. Ha baris bawah jadi hi. Hi rimau. Ya baris bawah jadi yi. Yi hu. Jadi mudah sahaja. Bunyi A tadi tukar jadi I. Bunyi O tadi tukar jadi I. Itu sahaja tuan-tuan dan perempuan. Dan tuan-tuan dan perempuan perlu berlatih lah untuk dapatkan bunyi yang terbaik. Kita dah belajar. Tebal semua tu kita dah belajar. Yang tebal kena tebalkan. Ada yang nipis kena nipiskan. Ada yang pedas kena pedaskan. Okey. Mantap. Jadi semua jelas Baris bawah. Faham ke? Jelas ke semua? Jelas. Rajin sikit naik. Alhamdulillah. Makin kurang pula yang naik ni. Yang lain-lain tu dah tidur ke? Mana mana semangat tadi? Dah pudar ke semangat tadi? Mantap. Okey, jelas semuanya. Clear, terbaik Tuan Mufaris. Clear, clear. Lain clear. Alright. Jadi, jom kita pergi pula kepada baris depan. Huruf berbaris depan ni, dalam bahasa Arabnya dhammah. Kita sebut sebagai dhammah. Dan, perasan tak ada benda yang saya larang tadi tu? Mulut termuncung. Dan bila kita baca baris depan ni, mulut kita termuncung. Ha, jadi bila kita nak baca Al-Quran ni, masa huruf tu baris depan sahaja mulut kita boleh muncung. Kalau dekat baris atas tadi, kalau dekat baris bawah tadi, jangan sesekali kita muncungkan mulut. Okey. Dan dia mengeluarkanlah satu bunyi lah, iaitu bunyi U. U. Ah, jadi awal tadi bunyi A ataupun O baris atas. Bila baris bawah, tukarkan bunyi A dengan O tadi tu kepada I. Sekarang ni kita tukarkan A dengan O tu tadi kepada U pula. Contohnya macam api tadilah. Ah, macam api tadi. A, API, api. Lain punya eja dia. Api, IPP, api. Itu kita eja api. Tapi disebabkan ada baris yang bentuk macam huruf waw kecil tu dekat atas tu. Baris depan ni bentuk dia macam ni jadi kita kena ingat. Untuk baris atas, dia duduk di atas huruf. Untuk baris bawah, dia duduk di bawah huruf. Simple je. Atas, bawah. Atas, bawah. Untuk baris depan, jangan pula kita cakap baris dia dekat depan. Tak ada macam tu. Dia akan jadi baris bentuk dia macam huruf waw kecil tu. Itu baris depan. Jadi bila baris depan macam saya cakap tadi, tukarkan A tu menjadi U. U. U, P. Seterusnya. PA, ba, KUL, kol, bakul. Tapi disebabkan ada waw kecil ni, disebabkan ada baris depan ni, tukarkan huruf A tadi kepada huruf U. Jadilah bu, bukul. Seterusnya lah. Sama juga yang lain. Ta, ta, tukarkan jadi tu. Bunyinya akan jadi tu, telefon. Tu. Asalnya sa tadi baris atas. Tapi bila baris depan, bila ada waw kecil tu,
Ditukarkanlah kepada you. Jadilah Sukit. Nah, saya teruskan lagi. Seterusnya Ju. Jula. Ah, seterusnya Ho. Pedaskan. Ho. Ho. Pedaskan dia. Baris atas pedas. Baris bawah pun kena pedas. Baris depan pun kena pedas. Hokim. Hokim. Seterusnya Ho. Kasar sikit bunyi dia tu. Buang kahak tu. Ho. Ho. Hotep. Ah, Hotep. Ah, seterusnya macam biasalah. Sama je. Sama je dengan baris atas. Sama je dengan baris bawah. Cuma tukarkan kepada huruf U. Du. Du. Gu. Zu. Lidah kena keluar. Zu. Zu. Kat. Ru. Rutan. Zu. Zumer. Su. Sute. Seterusnya. Shu. Shuman. Ah, dan jumpa lagi huruf yang tebal tadi tu. Ingat, huruf yang tebal, apa yang kena buat tuan-tuan dan puan, huruf tebal? Hmm, apa yang kena buat? Cepat-cepat jawab-jawab. Pangkal lidah angkat. Mantap Tuan Azmi. Terbaik. Kau kena fokus dengan ustaz ni. Jangan nak mengelamun. Ustaz suka tanya soalan tiba-tiba. Jadi pangkal lidah terangkat. Betul. Pangkal lidah kena terangkat. Jadi bila kita sebut su, dia bukan su su, dia so, so, so. Beza dengan sute, dengan urusin. Su dengan so, su, so. Sama juga Doraemon baris depan akan jadi do, Doraemon. Ha, Semua huruf tebal tadi kita kena tebalkan balik. Ro tadi pun bila baris depan kena tebalkan balik. Saya cakap tadi lah. Baris bawah bunyi dia biasa je. Ritan. Tapi bila baris depan, dia akan jadi ro, rotan. Ha, jadi macam ro ni dekat bawah bunyi dia nipis je, sikit je, relax je. Tak payah nak ri. Itu salah sebenarnya. Tapi kalau baris depan, kita tebalkan dia balik. Ro. Dekat mana tadi? Okey. Sambung tadi. Dekat to. To, baris depan, to, zo, baris depan, zo, baris depan, urap. Ro, baris depan, bunyi kayak bunyi berdengkur tu, roti, hu, huja, ko. Nama kelas mengaji kita ni, ko, bukan ku, bukan ku, ko, ko marun, ku, kupal, lu, lubu, mu, muta, nu, nusi. Nusi dia jangan sebut kuat-kuat. Kena tangkap nanti. Seterusnya Wu, Wuyang, Hu, Hurimau, Yu, Yuhu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlulah kuasai baris ni. Perlulah kita kuasai baris. Ingat baris atas formulanya adalah bunyi A dan O. Mulut mesti terbuka. Mulut jangan termuncung. Lagi sekali saya ulang. Baris atas formulanya adalah bunyi A dan O. Jangan O dengan mulut termuncung. O. O. Mulut mesti terbuka. Jangan termuncung. Baris bawah ada satu garisan di bawah.
kita perlu sengihkan mulut. Dan bunyi I yang ketiga. Jika nampak huruf yang berbaris depan, huruf yang ada bentuk waw kecil tu, maka itu lesen untuk kita muncungkan mulut kita. Okey. Jadi jelas kat sini, tiga baris yang tuan-tuan dan puan-puan perlu kita kuasai betul-betul lah. Jadi ingat, jangan lupa untuk berlatih lah, berlatih sendiri. Jangan lupa untuk dapat kuis nanti. Siapa yang kuat ngelak kuis ni? Biasa dia ni. Jangan lupa modul 2 ni pastikan lebih semangat. Semangat semua. Tulis sikit semangat. Jadi siapa yang tak buat kuis tu, pastikan bulan ni, okey terbaik. Hantar gambar otot tu. Orang ramai. Semangat semua. Terbaik semua, cantik. Jadi ingat, jangan lupa buat kuis. Kuis tu bukan saja-saja kita buat nak isi masa lapang. Kelas mengaji lain mana ada? Kat sini je ada. Kamu jangan main. Ah, jadi jangan lupa untuk jawab kuis tu untuk memantapkan perfahaman kita lah. Sebab apa? Kalau banyak salah, bukan setakat tuan-tuan dan perempuan je tahu kelemahan tuan-tuan dan perempuan. Kami pun akan tahulah. Jadi bila kami tahu ni adalah inisiatif dia. Kami mungkin akan ajar lebih sikit ke, fokus lebih sikit ke yang pelajar lemah ni. Macam dekat modul 1 tu kita tengok. Macam kelas Jumaat ni tak ada yang fail tak silap saya. Bagus kelas Jumaat ni. Alhamdulillah tepuk tangan sikit semua. Tapi macam kelas lain adalah hanya beberapa yang tersingkir. Sebab apa? Tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki lah. Alhamdulillah ya. Syukur kepada Allah. Tapi jangan fikir bermaksud lulus tu, maksud dia kita dah boleh relax. Ingat, dalam Al-Quran ni, kita mesti target 100%. Bukan dalam kuis je lah. Bukan dalam exam je lah. Maksud saya, dari segi bacaan kita. Semua mesti baca dengan betul. Baca dengan tepat. Tepat. Ha, Macam dalam Al-Quran pun ada berkata, Warattil Quran tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kita memang dah disuruh dah dalam Al-Quran untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil tu apa? Maksudnya betul makhrajnya, bakrol, tasul pula. Betul sifatnya dan betul tajwidnya. Sebab kalau salah, pertama sekali tak dapatlah pahala. Kita mengaji ni satu huruf, setiap satu huruf tu, kita dapat satu pahala. Tapi kalau dah salah, tak dapatlah apa-apa. Itu kalau baca saja. Kalau tengah solat, huruf-hurufnya rukun wajib, rukun qauli tu, wajib dibaca dengan jelas tu. Macam Al-Fatihah, waktu kita semayang. Kita kena baca jelas. Al-Fatihah, apa lagi? Tahiyat akhir, semua tu. Rukun-rukun yang memang kita kena baca secara jelas. Maksudnya masa kita semayang tu, kita kena bacalah. Dalam nada yang rendah, kita kena baca. Al Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh jangan kita baca bisik je ni. Itu dah jadi makhraj lain lah. Sebab semuanya kita gunakan kerongkong bawah. Kalau boleh baca dengan jelas setiap huruf tu Alhamdulillah, tapi dengan perlahan lah, tanpa mengganggu orang lain. Macam apa ustaz saya cakap dulu, dia sekadar telinga kita sajalah dengar. Itu untuk bacaan dalam solat je. Okey, jadi itu sajalah untuk modul 2 ni. Jadi kita baru masuk pengenalan ni. Kita baru masuk dekat pengenalan, baris apa semua. Jadi ingat betul-betul apa yang saya cakap tadi. Yang pertama, baris atas jangan kita muncung. Yang kedua, tukarkan vokal dia mengikut baris. Tukarkan vokal dia mengikut baris. Yang ketiga,
Makhraj setiap huruf mesti dikekalkan. Ingat tiga perkara ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan berjaya suatu hari nanti. Tuan-puan akan terkenal dekat satu Kuala Lumpur. Satu hari nanti. Nah, macam Ustaz ni. Okey, jadi itulah. Kering mulut saya bercakap sejam ni. Okey, jadi sebelum kita tutup majlis ilmu kita hari ni, ada apa-apa soalan ke tuan-tuan dan puan? Awal terima kasih, tak habis kelas lagi ni. Tu koma ni. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada bagus sebenarnya saya ni. Jadi ingat dia cakap jangan lupa hantar, jangan lupa buat kuis. Jumaat ni kuisnya akan datang hari Senin nanti lah. Jangan lupa buat kuis, jangan lupa buat ulang kaji. Untuk kelas atas sikit, kelas premium, jangan lupa hantar rakaman. Kita nak dengar bacaan. Okey, baik. Jadi kalau dah tak ada apa-apa soalan tu, kita tutup dahululah majlis ilmu kita dengan mula kitab, mula kitab pula. Masya Allah. Tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu harapan. Assalamualaikum. Bye bye semuanya. Ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Allah